Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita akan sambung pembelajaran kita. Masih di bab 1, perkara 1.4, langkah mempertahankan kedaulatan. Seperti sebelum ni kamu dah belajar di muka surat 10, perkara 1.3, kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Hari ini kita sambung ya. Langkah-langkah untuk mempertahankan kedaulatan negara. Okey. Untuk mempertahankan kedaulatan negara, sama-sama penting peranan pemerintah dan juga rakyat, okay, untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Okay, jadi pemerintah dan rakyat kena bekerjasama untuk mewujudkan kestabilan politik, kemakmuran ekonomi, mengekalkan perpaduan kaum, memupuk patriotisme dan mengukuhkan pertahanan negara. Okay, jadi kita pergi tengok satu-satu. Langkah yang pertama iaitu mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Okey. Cikgu dah sebut tadi, pemerintah dan rakyat mempunyai peranan yang sama penting untuk menjamin kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi negara kita. Okey, jadi kita tengok apa peranan pemerintah di sini untuk mengekalkan kedaulatan. Okey, pemerintah mewujudkan pentadbiran yang cekap, mengelakkan amalan rasuah, memastikan agian sumber sama rata, sama adil kepada semua kaum dan melaksanakan undang-undang secara berkesan. Rakyat pula kenalah menyokong sepenuhnya usaha yang dilakukan oleh kerajaan. Sokong apa semua yang program, menjayakan semua program, menjayakan apa rancangan kerajaan ya. Okey, di samping memberikan taat setia kepada raja dan negara. Tunjukkan kesetiaan kita sebagai rakyat kepada raja dan negara. Okey, dengar . Demi negara yang tercinta, dicurahkan bakti penuh setia. Demi raja yang disanjung tinggi, kesetiaan tak berbelah bagi. Okey, itu setianya kita kepada raja dan negara. Okey, kita juga hendaklah memupuk kerjasama semua kaum, okey, supaya agihan kekayaan negara kita dinikmati oleh semua kaum tadi ya, dan juga mematuhi undang-undang negara. Tak bolehlah buat masalah, tak bolehlah buat jenayah ya, sebab kita ada undang-undang negara. Okey, langkah yang kedua iaitu mengekalkan perpaduan kaum. Sejak awal kemerdekaan lagi, pemerintah dan rakyat berusaha bersungguh-sungguh untuk mengekalkan perpaduan kaum. Okey. Jadi kita tengok ya, apa langkah yang boleh dilakukan oleh pemerintah untuk mengekalkan perpaduan kaum. Pemerintah buat apa? Pemerintah telah mengubah dasar dan undang-undang berkaitan dengan perpaduan kaum serta integrasi nasional. Ada dah garis panduan untuk kita untuk membantu mengekalkan perpaduan kaum di negara kita. Memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar berkaitan dengan bahasa. Saya pendidikan dan kebudayaan oleh kementerian serta agensi berkaitan. Cikgu di sini sekarang. Okey. Kemudian kerajaan, pemerintah merangka program serta kempen ke arah memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional, dan juga memperuntukkan perbelanjaan yang cukup untuk program-program untuk memupuk perpaduan kaum. Okey, jadi sebagai rakyat apa pula peranan kita? Okey, kita hendaklah menggunakan bahasa kebangsaan dan menghayati prinsip rukun negara yang dapat menjamin perpaduan kaum di negara kita. Okey, kita ada 5 prinsip rukun negara kan. Jadi kita boleh jadikan prinsip rukun negara itu sebagai garis panduan untuk memupuk perpaduan. Okey. Yang kedua, rakyat boleh memahami dan menghormati agama serta budaya pelbagai kaum. Okey.
Oleh kerana kita pelbagai kaum, pelbagailah juga agama yang dianuti dalam negara kita. So kita kena hormat semua agama. Okey, mengamalkan semangat perkongsian, bertoleransi dan saling menghormati sesama rakyat Malaysia. Okey, dan juga melibatkan diri dalam program kemasyarakatan. Sorry. Seterusnya, langkah ketiga, memupuk patriotisme. Okey, patriotisme ni ialah macam nasionalisme lah. Perasaan cinta yang mendalam terhadap negara serta sanggup mempertahankan sejarah, bahasa, undang-undang, warisan dan budaya negara. Okey, patriotisme adalah nadi kepada kebebasan, kestabilan dan kemajuan sesebuah negara. Okey. Jadi apa peranan pemerintah di sini? Pemerintah, kerajaan kita menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Pahlawan untuk menimbulkan rasa cinta kita rakyat terhadap negara. Mewajibkan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran teras, mata pelajaran wajib di sekolah untuk melahirkan generasi yang peka terhadap sejarah negara. Menganjurkan kempen dan menerbitkan filem atau rencana yang memupuk patriotisme melalui pelbagai media. Salah satunya cikgu suka nak bagi tahu kamu cuba tengok tonton cerita filem, cerita lama lah, Bukit Kepong. Yang itu adalah salah satu filem yang diterbitkan untuk memupuk rasa cinta kita terhadap negara kita. Memberikan pengiktirafan kepada rakyat yang berjasa kepada negara dengan mengabadikan nama mereka pada bangunan dan jalan. Boleh bagi cikgu contoh? Contohnya kita ada Jalan Tun Dr. Ismail, Dewan Pendeta Zakbar, Taman Tun Dr. Ismail. Banyaklah lagi jalan Tan Cheng Lock, Jalan Lok Yu, semua ada untuk sebagai mengenang jasa sumbangan tokoh-tokoh negara. Okey. Sebagai rakyat, apa pula kita boleh buat? Kita hendaklah menghormati lambang negara seperti bendera. Bendera kita nama dia Jalur Gemilang, Jata Negara dan juga lagu negaraku. Okey. Menyanjungi dan menghargai adat warisan negara, meningkatkan imej negara dengan kita belajar bersungguh-sungguh dan berjaya dalam bidang pendidikan, sukan dan juga ekonomi. Menghargai tokoh pelbagai kaum yang berjuang dan untuk kemerdekaan dan kedaulatan negara kita. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, mengukuhkan pertahanan negara. Langkah terakhir untuk mengukuhkan kedaulatan tadi, mempertahankan kedaulatan negara. Okey, langkah keempat, mengukuhkan pertahanan negara. Pemerintah dan rakyat mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan negara daripada ancaman musuh. Okey, jadi pertahanan negara sangat penting untuk mengekalkan kedaulatan negara kita. Jadi di sini apa yang pemerintah buat? Menggubah dasar dan undang-undang untuk melindungi keselamatan negara, mengadakan perjanjian pertahanan serta latihan ketenteraan bersama-sama negara serantau dan antarabangsa, memodernkan aset ketenteraan, dan untuk mengukuhkan pasukan pertahanan negara. Kita ada beli, negara kita ada beli kapal terbang jet kan, untuk pasukan pertahanan negara. Memastikan pasukan keselamatan sentiasa bersiap siaga menghadapi cabaran semasa. Okey. Dari segi rakyat, kita sebagai rakyat kita kena peka terhadap isu keselamatan negara. Contohnya, memberikan maklumat tentang pencerobohan sempadan negara. Okey. Kalau kita dapat tahu ada parti pendatang asing tanpa izin. Jadi kita kena laporkan pada pihak polis, pihak yang berkenaan.
Okey, supaya kita boleh menyekat kemasukan warga asing yang boleh menimbulkan masalah atau jenayah dalam negara kita. Okey. Mengelakkan kolaborasi dengan pihak luar yang boleh mengancam keselamatan dan kedaulatan negara. Kita kena elakkan ada hubungan dengan pihak luar yang boleh mengancam keselamatan negara. Bukan kita sokong, kalau kita tahu ada unsur-unsur dari pihak luar tu, orang luar, orang asing, orang negara luar ke, cuba mengancam keselamatan negara kita. Nampak pelik tu, jangan ikut. Menganggotai pasukan keselamatan dan pasukan sukarelawan untuk mempertahankan negara. Jadi cikgu sokonglah siapa yang nak pilih kerjaya akan datang, sertailah pasukan keselamatan negara. Kamu boleh masuk polis, boleh masuk bahagian kastam, boleh masuk bahagian askar tentera, tentera laut boleh, tentera darat boleh, tentera udara pun boleh. Okey? Sama-sama mempertahankan negara kita. Dan sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara. Itulah sama-sama pentingnya peranan pemerintah dan juga rakyat dalam negara untuk mengekalkan kedaulatan negara. Okey? Dengan adanya kerjasama setakat ini, kerjasama antara pemerintah dengan rakyat dalam melaksanakan langkah mengekalkan kedaulatan, berjaya menghasilkan keamanan dan kesejahteraan negara kita. Okay, sebagai rakyat Malaysia, amat penting untuk kita menghormati pelbagai budaya dan agama dalam usaha mengukuhkan perpaduan bangsa Malaysia. Okay. Cikgu harap sampai sini kamu dapat ikut. Jadi nanti baca semula dan cuba fahamkan dan keluarkan isi penting. Okey. Sekian saja. Terima kasih.